Okay, tu nampaklah $2,205. 2205 kan, 2205. So kita buka dekat Royal Q, kita pergi kepada kuantitatif, kita akan nampak satu amount yang mesti sama. Amount dia mesti sama kat belah bawah ni kan. Nampak 2205. Besarkan sikit kan dia punya skrin tu. Lagi. Okey. Nampak belah bawah dia tu 2205.167. Okey. Alright. Jadi macam mana kita nak hitung, kita nak kira ataupun kita nak set martingale dengan cara yang betul tuan-tuan. Dengan cara yang betul. So, untuk kita buat setting, kita klik kepada batch setting. Tuan-tuan boleh pilihlah menu yang ada di atas. Sama ada Binance, Huobi ataupun Coinbase. Macam tengah-tengah ni Huobi lah. Sebab skrin ni dah besar kan, jadi tak nampak lah kan. Jadi kalau saya fokus pada Huobi ataupun Binance, tak ada masalah. Klik kepada batch setting tu tadi. Okay, klik pada batch setting, klik all. Kita akan set untuk semua layer. Klik kepada trade setting. Tuan-tuan boleh follow saya punya step trade setting. Okey, dan ini yang saya nak terangkan detail ni, nak tahu money management. Jadi sekarang ni tuan-tuan anggap saya ada $2,000 lah. Anggap ada $2,000. Jadi daripada $2,000 ni, macam mana ataupun cara saya nak kira money management yang betul. Ingat $2,000. Jadi yang pertama, kita panggil first buy in amount. Maksudnya berapa dolar permulaan untuk kita buat pembelian. Itu dia panggil first buy in amount. So 15 ni represent for dollar USDT. Sebanyak 15 USDT lah. Okey, yang kedua, kita klik open position double. Jikalau kita klik open position double ni, apa yang akan terjadi? Pembelian harga pertama saya akan jadi $30. Boleh faham Seterusnya, kalau jatuh harga layer pertama atau layer kedua, dia tetap jadi $15. Hanya untuk first buy sahaja yang akan jadi double. Boleh clear First buy akan jadi double. Okey, margin call limit. Margin call limit ni dia adalah martingale ataupun layer kita. Apabila kita trade tuan-tuan, apabila kita trade dalam kita punya graf, dalam kita punya account ni tadi, dia akan ada layer by layer. Kita panggil martingale lah. Yang ini dia adalah safety net. Kalau saya letak 7, dia akan ada 7 line, 7 layer. Dia akan ada 7 layer. Kalau saya letak 30, dia akan ada 30 layer. Boleh faham Jadi konsep ataupun method kita nak buat keuntungan dalam Royal Q ni, menggunakan Royal Q ni, satu je, buy low, sell high. Jadi siapa nak jadi pemenang, dia kena beli harga paling rendah. Mudah cara kita nak faham. Cuma dalam realiti, saya nak dapatkan harga terendah, mungkin dia berlaku pukul 3 pagi, mungkin dia berlaku pukul 12 tengah hari, mungkin dia berlaku waktu saya tengah bawa kereta. Jadi kita tak boleh nak dapatkan harga terendah sebab kita tengah buat perkara lain. Boleh clear? Jadi dekat situ, Royal Q dia akan mewakili saya on behalf untuk buat pembelian di harga rendah. Itu konsep martingale. Dia akan buat pembelian di harga rendah. Jadi lagi banyak saya punya layer, lagi baguslah. Faham Lagi banyak layer lebih bagus. Kerana jikalau harga tu turun terlalu bawah, layer saya cukup untuk buat pembelian di harga rendah. Boleh clear? Okey. Jadi dekat kita punya layer martingale ni bergantung kepada modal kita juga. Walaupun saya letak 7 layer, duit cukup untuk 5 layer pun tak guna. Boleh faham? Saya letak 100 layer pun, duit saya cukup untuk 50 layer pun tak guna. Maksudnya, bagi saya, kalau untuk bermodalkan satu akaun, kita nak target lebih kurang dalam $300 macam tu, satu coin saya letak 30 lah. Saya letak 30 layer. Maksudnya ketika daripada first buy saya buat pembelian tu, jatuh layer pertama, dia akan buat pembelian ikut $15 tu tadi. Jatuh layer kedua, dia akan buat pembelian $15 lagi. Jadi saya buat 30 layer. Okey.
Hold position take profit ratio, tuan-tuan boleh letak dekat sini antara 1.1%, maksimum 1.5%. Sebab kita punya trading ni instant, very fast transaction. Tak perlu nak letak sampai 2, 3, 4%. Tak perlu. Paling maksimum pun saya suggest pada tim saya 1.5%. Minimum boleh letak 1.1%. So saya letak yang paling minimum. Kita bukan nak profit sekali transaction yang banyak, bukan. Kita nak transaction tu kerap, banyak kali, berkali-kali. Jadi kalau saya letak 10% pun tak guna. Saya letak 1.1%, dia boleh trade jual beli 10 kali. Itu pun saya dah dapat 10%. Baik? Okey. Hold position take profit callback. Hold position take profit callback ni saya akan letakkan 0.1. Apa hold position take profit callback ni? Macam ni. Setiap kali kita buat pembelian, okey, kita buat pembelian. Katakanlah saya buat pembelian di sini. Buy. Saya take profit 1.1%. 1.1%. Bila saya take profit 1.1%, di mana bila robot dapat detect market tu dah naik, dia akan touch line 1.1% tu, kita panggil trigger. Robot baru trigger bahawa saya ada profit. Boleh clear? Baru trigger bahawa saya ada profit. Jadi robot akan standby untuk jual unit saya. Boleh faham? Dia dah trigger 1.1%, dia standby untuk buat penjualan. Jadi dia tunggu saya punya hold position take profit callback. Robot akan kira ada berlaku kejatuhan harga 0.1, kita panggil reverse ataupun correction. 0.1% daripada saya punya trigger price, trigger percentage, baru dia akan buat penjualan. Bermaksud saya akan dapat net anggaran dalam 1%. Boleh faham tak? 0.1 tu dia panggil take profit callback. Dia tunggu ada reverse 0.1. Kenapa dia tak jual 1.1? Kan lebih banyak kita punya profit. Kenapa perlu ada reverse 0.1? Kerana dalam trading ni tuan-tuan, mungkin boleh berlaku spike, market naik secara mendadak. Contoh, saya buy dekat harga bawah, ketika mana market tiba-tiba spike kepada 5%. Contoh, pernah terjadi tak? Selalu jadi dekat koin-koin murah, spike ni selalu berlaku kan. Katakanlah dia naik kepada 5%. Walaupun saya punya take profit, saya 1.1% yang berada di bawah ni tadi, disebabkan tak ada reversal ataupun tak ada correction, turun 0.1, market tu naik terus. Jadi robot akan ikut harga tertinggi ketika itu. Bila saya sebut spike ni tuan-tuan, benda ni berlaku few second je, ataupun maybe dalam few minutes je. Harga dia naik terus 5%. Jadi bila harga tertinggi 5%, berlaku penurunan 0.1, berapa saya punya profit tuan-tuan? Betul, 4.9%. Okey tak? Set 1.1%, dapat profit 4.9%. Itu pentingnya hold position take profit callback. Tapi take profit callback ni saya letak 0.1 je. Kalau default setting, masuk-masuk ikut setting yang sama, dia kira 0.3. Jadi dia nak kena tunggu reverse jauh kat 0.3 baru dia akan close. Bagus dia kalau dia reverse tak jadi close, dia naik balik, okey. Tapi kalau dia close, kita rugi kat situ jauh lah kan. So itu kegunaan take profit callback. Bermaksud setiap kali berlaku keuntungan jatuh macam ni, baru dia sell. Macam itulah. Boleh pakai jari macam ni tuan-tuan kan. Sekali kali jatuh, baru dia akan sell. Tai, boleh minta whiteboard tak? Kalau ada whiteboard lagi senang kan. Kita lukis kat whiteboard besar sikit. Okey, kalau ada alright. Jadi itulah kegunaan untuk kita panggil hold position take profit callback. Jadi saya pergi ke seterusnya yang kita panggil buy in callback. Buy in callback ni tuan-tuan, saya akan letak 0.2. Tadi 0.1.
Saya letak buy in callback 0.2. Apa kegunaan buy in callback ni tuan-tuan? Ketika maksud robot nak buat pembelian, saya punya method tadi kita beli dekat harga rendah. Jadi kita tunggu dekat harga rendah. Berapa? Macam mana cara dia Katalah saya buat pembelian di harga sini, buy dekat harga tinggi lah. Bila dia nak buy lagi, maksudnya harga tu mesti lebih rendah daripada saya punya first pembelian saya. Baik, katalah berlaku kejatuhan, macam tu, berlaku kejatuhan. Jadi kejatuhan yang saya set tadi dalam kita punya setting tu, berapa contohnya? Katakanlah kita set 1%. Dia related dengan margin control tu, kan? Katakanlah saya set setiap berlaku kejatuhan 1%, jatuh je harga 1%, robot akan buat pembelian lagi. Okey, sebelum robot buat pembelian kali kedua, contoh ni layer kedua ni, robot akan tengok yang saya punya setting tadi, buy in callback tu ada 0.2. Bermaksud bila berlaku kenaikan, retracement, dia naik sikit 0.2, barulah dia akan buat pembelian. Jadi 1% tu hanya trigger sahaja. Boleh faham? Dia nak beli, dia dari atas, dia jatuh, cukup negatif 1%, robot standby untuk buat pembelian. Standby pembelian. Okey, terima kasih. Nampak sikit? Tengah-tengah tak apa? Maka pen ada? Ada? Okey. Atai memang handsome. Pakai samping ni handsome kahwin. Okey, tuan-tuan, buy in callback. Okey, ketika saya buat pembelian, buy dekat harga atas. Okey, berlaku penurunan. Saya set penurunan ni adalah 1%. Maksudnya saya tunggu harga market, saya setting 1% negatif. Robot ready nak buat pembelian. Macam mana yang buy tadi, dia ready nak beli balik kan, dekat bawah ni. Tetapi robot tunggu berlaku kenaikan 0.2%, barulah robot buat pembelian dekat sini. 0.2. Jadi sebenarnya pembelian ini akan berlaku pada negatif 0.8. Boleh faham? Clear kan? Jadi kenapa ada 0.2? Reason yang sama juga. Jikalau market itu dah touch 1%, tapi tak ada reverse 0.2, dia jatuh balik, maksimum dia boleh pergi, contohlah 4% negatif. Berlaku kenaikan, naik 0.2%, barulah dia buat pembelian. Maksudnya dekat sini dia tak jadi buy, kat sini dia tak buy, dia tunggu sampai market jatuh. Jadi duit saya yang asal dalam bentuk USDT tu tadi jimat lah. Sebab dia tak beli dekat sini, kau dah nak beli sini, nak beli sini, nak beli sini kan. Jadi dia terus straight away beli dekat sini. Jadi dia akan buat pembelian pada harga negatif 3.8%. Boleh faham? Clear kan? Jadi dekat sini kita punya method adalah berapa rendah harga yang kita boleh beli. Kerana tu kena ada robot Royal Q. Kadang-kadang orang cakap, Royal Q saya pakai floating lah, baik saya manual trade. Saya kata Royal Q pun trade dalam exchanger. Jangan bagi tahu saya you trade manual you profit, trade Royal Q you floating loss, coin yang sama kan? Tak logik. Sebab dalam Royal Q setiap kali pembelian berlaku, kita kira harga average. Macam mana kira harga average tuan-tuan? Modal ataupun capital divide by units kan? Modal bahagi harga unit, dapatlah harga purata ataupun kita panggil average price. Ini yang buat. Boleh clear? Tetapi dalam kiraan average price ni pun, kita punya martingale atau layer pun dia ada subsell, single entry. Itu manusia, tuan-tuan pandai trade macam mana pun, tak tidur malam pun tak boleh buat. Sebab benda ni berlaku 1,000 transaksi dalam satu hari. Mana kita larat tuan-tuan? Nak klik sell, nak klik buy, nak klik sell. Kena pula time puasa ni minum air tengah hari tuan-tuan kan?
Jadi dekat situ kita punya sistem, sebab tu kena adanya robot. Jadi ini cara buat, cara kita setting untuk kita panggil buy in call back tu tadi. Boleh clear kan? Alright. Okey, kita pergi balik kepada buy in call back tadi saya dah terang 0.2. Okey, sub position take profit call back. Ini saya letak yang samalah. Sub position ni bezanya sama je macam whole position take profit call back tu. Cuma dia dalam kategori single entry. Itu saja. Kiraan pembelian dia pun sama Okey, kita pergi masuk yang dalam pula. First, margin call drop. Margin call drop, berapa banyak drop price yang kita nak setting. Okey, berapa banyak drop price yang kita nak setting. Inilah. Kalau saya setting negatif 1%, 1% saya kena tulis dekat sini lah. Sini saya kena tulis 1%. Kalau saya nak letak negatif 1% kan. Kalau nak letak 2%, saya kena letak 2%. Okey, berapa yang paling sesuai untuk kita letak? Kita tengok kepada market. Market tengah uptrend ke, market tengah downtrend. Ini tuan-tuan kena tengok sikit. So kita tengok sekejap. Kita pergi dekat Mobi, tuan-tuan pergi dekat Bitcoin. Senang je. Pergi dekat market bawah tu. Tab dekat Bitcoin. Search BTC. Cari dekat atas tu, search BTC Okey, cari BTC USDT. BTC USDT. Okey, tuan-tuan nampak? Ni market 1 jam. Okey. Ni market 1 jam. Tuan-tuan, kalau nak tengok market ni, saya bukan nak ajar pakai tools tu, tidak. Tuan-tuan tengok pada 1 jam dengan 4 jam je. Jangan pakai 15 minit ke 1 minit ke. Saya tengok ada orang, market naik, dia tengok 1 minit. Tuan-tuan, 1 minit tak sempat buat apa-apa tuan-tuan kan. Kita tengok market 1 jam dengan market 4 jam untuk tengok trend. 1 jam, 4 jam. Okey, tuan-tuan boleh nampak ada 3 benda tu. 3 benda ni benda yang paling mudah untuk kita pakai. Semua orang memang ada. Buka-buka handphone dia memang akan ada benda 3 line ni. Apakah 3 line ni tuan-tuan? Itu dia panggil Bollinger Band ataupun BP lah, Bollinger Band. Jadi market ataupun candle kita akan bergerak di dalam Bollinger Band ni. Dia takkan pergi terkeluar tuan-tuan. Kalau dia pergi terkeluar, Bollinger Band tu akan kembang. Dia supaya candle tu duduk dalam kita punya Bollinger Band ni. Dia memang macam tu lah cara dia. Dia nak terkeluar tak jadi, jatuh balik masuk kat dalam. Nak terjatuh tak jadi, naik balik pergi ke atas. Jadi kita boleh nampak Bollinger Band ni terbahagi kepada 3 line. Kita panggil Bollinger Band atas, tengah dan juga bawah. BB bawah, BB tengah dan BB atas kan. Jadi kita tengok sekarang ni dia ada dekat mana? Tengah-tengah kan. Dia ada dekat tengah-tengah. Ini kita panggil sideways. Jadi kalau saya tengokkan secara 4 jam ni lah, ini adalah dia punya resistance tuan-tuan. Resistance ni benda yang berada di atas kita panggil resistance. Benda yang berada di bawah dia panggil support. Jadi kita nak tahu market ni tengah uptrend ke tengah downtrend. Support dia dekat sini tuan-tuan. Dia akan ada satu line panjang. Itu dia panggil support. Kalau resisten dia tak lepas. Harga tertinggi dalam 4 jam ni dekat mana? Dekat 41,200. Yang dekat bawah dia punya average price dia dekat 39,100, 39,200. Jadi dalam keadaan market 4 jam ni tuan-tuan, ke possibility mungkin dia akan naik balik kepada resisten ni tadi. Dia dekat tengah-tengah, atas sikit daripada bawah ni tadi. Kalau kita tengok market 1 jam, okey, market 1 jam dia punya support mesti dekat 40,000 lah. Kalau dalam 1 jam kan. Jadi dia punya harga tinggi dia, harga pucuk dia dekat 41.70 untuk 1 jam. Tadi untuk 4 jam, ni untuk 1 jam. Jadi possibility mungkin dia boleh naik balik sampai sini, baru balik dia jatuh dekat bawah. Jadi kita tengok, kalau ikut harga dia tak berbeza, 41, 39,200, 38. Perbezaan dia kecil. Jadi tuan-tuan buat yang harga yang average. Kalau average saya akan buat setting dianggarkan dalam negatif 1%. Okay, negatif 1%. So
setiap kali berlaku kejatuhan 1%, kalau 10 kali dah jadi berapa persen? 10%. Boleh faham? Kalau saya letak 30 kali jadi berapa persen? 30%. Jadi berapa banyak yang kita nak absorb kejatuhan tu? Ikut tuan-tuan, berapa banyak absorb? Ikut pengalaman saya dalam keadaan waktu sekarang ni, dianggarkan dalam 35% paling cantik. Sebab dalam keadaan sekarang ni dia banyak sideway, dia tak terlalu jatuh teruk sangat, dia banyak sideway. Kalau dia jatuh teruk, dia boleh pergi sampai 55%. Saya kalau imagine, memang saya kena tengok atas tuan-tuan. Okey, so kalau kita letak 35 layer, paling cantik lah 35 layer. 35 layer, ini paling senang. Okey, letak dekat kita punya setting tu, first call tu 1%. Maksudnya berlaku kejatuhan 1%, robot akan beli dekat 1% ke? Robot beli dekat 1% ke? Tak tuan-tuan, robot beli dekat situ 0.8. Sebab dia ada reverse 0.2. Boleh faham jangan lupa benda tu kan. Jadi dekat sini kita kirakan secara purata 1% lah. Sebab kalau dia jatuh lebih 1% pun, dekat 1.2 ke 1.5 ke, robot still akan tunggu reversal 0.2. So kita kira average lah. Letak semua negatif 1. Baik, pakai mic senang apa? Bunyi dia tak sedap lah. Boleh Okey. Okey, boleh boleh dengar clear kan? Saya tak boleh bising-bising. Okey. So kita letak 1% sampai layer ke 30. Sampai ke layer 30 bermaksud kita boleh absorb market sehingga 30 layer. Alright. Itu satu part. Berapa banyak nak absorb percentage dalam market, kita kira dekat margin call drop. Margin call drop ni untuk kira percentage kejatuhan harga daripada layer yang pertama sampai layer keempat, dikira harga purata, average price. Apa formula average price? Modal bahagi unit. Start daripada layer yang kelima hinggalah layer ke-35 jika ikut saya punya setting ni lah. Yang ini dikira harga sub, tetap average tapi dia kira subsell. Subsell maksudnya robot akan buat penjualan ikut kepada single entry, layer by layer. Dia takkan combine. Sini dia combine layer 1 sampai layer 4 kira satu harga, average price. Sampai dekat layer ke-5 sampai layer ke-35 kita pakai subsell. Untuk kita pakai subsell ni bagus tak bagus? Bagus tuan-tuan. Sebab dalam keadaan market jatuh pun kita boleh buat profit, kan? Tapi sebelum kita nak gunakan facilities tu, coin yang kita select tu, tekan strategi dia, mode dia dekat sub-bid mode real time settlement, baru dia jadi subsell. Sama ada kita tekan, kalau kita tekan whole warehouse mode, harga average, dia akan kira harga average. Kalau dia tekan sub-bid mode real time settlement, itu dia akan single entry. Jadi bagus untuk kita select real time. Kalau sub-bid mode saja, dia tak charge fuel fees sampai coin tu terjual daripada layer 35 sampai layer keempat dia habis jual, baru dia akan kira fuel fees. Jadi susah berhutang dengan Royal Q pula dia punya fuel fees. Jadi tuan-tuan faham average price satu dia ada setting sub-sell. Jadi kita dah tahu tadi, kita buat 35 layer kali dengan negatif 1%. So anggaran kita adalah sama dengan 35% kita boleh absorb dia punya kejatuhan. Itu kita dah take note, kan? Cara kira percentage negatif. Yang kedua, kita nak tengok pula dekat mana? Dekat dia punya penggunaan modal kita, multiple buy-in ratio. Tuan-tuan boleh nampak sebelah kanan, multiple buy-in ratio. Okey, untuk mudah tuan-tuan faham, saya akan letak satu juga. Satu tu bergantung kepada kita punya first buy amount kita.
Kalau saya tulis first buy amount $15, one times dia akan beli berapa? 15 juga. Satu kali kan? Sepeh kan? 15 kali 1, 20 kali 1, 20 kan? Senang kan? Jadi yang kedua pun saya letak 1%. Cuma nak advance sikit, kita letak 1.2. Kalau saya letak 1.2 sebab saya nak beli banyak dekat belah bawah. Berapa? Nak kira. Contoh macam ni lah. Okay, contoh buka kalkulator kan. Tadi saya buat pembelian $15, betul? $15 kali dengan 1.2, maksudnya pembelian saya akan jadi $18. Boleh faham Boleh ke saya nak letak terus first buy itu 18? Tetap tak nak tukar 15. Terus letak 18. Boleh lah, tak masalah kan? Cuma saya selalu letak 15 tu satu, lepas tu saya letak 1.2 dekat sini. Dekat sini yang kita nak tahu kena ada berapa modal. Baik, contoh saya letak satu lah. Saya nak ajar ni, tak nak pening-pening, biar tuan-tuan senang kira. 15 kali dengan 30, berapa kena ada modal? 35. Berapa tuan-tuan? 525. Jadi jikalau saya buat setting tu tadi untuk 15 layer. Ni saya padam boleh saya padam Betul. Okay. Boleh Alright. Tuan-tuan, kalau saya terlaju, tuan-tuan tanya soalan tau. Kita okey je. Saya nak tuan-tuan keluar daripada pintu ni, at least tuan-tuan dapat ilmu trading ni kan. Nanti kan saya short sendiri je kat depan ni kan. Tuan-tuan kena tak, saya terlaju ke apa, tuan-tuan bagi tahu. Mana yang part yang tak faham boleh bagi tahu. Okey. Yang pertama, saya dah set tadi untuk kita punya kejatuhan harga. Kita boleh absorb sampai 35% negatif, betul? Yang kedua, saya dah set $15. Okey, untuk berapa times? One times. So $15 kali dengan 35 lah. Kali lagi 35 layer, bermaksud saya kena ada $525. Boleh faham? $525. Banyak ni. Satu coin saya beli $525. So macam mana saya nak kurangkan modal ni? Ini formula untuk kira money management yang betul. Jikalau nak kurangkan modal ni, tuan-tuan jangan letak sampai 35 layer. Tuan-tuan tukar dekat layer ni jadi berapa? Berapa yang tuan-tuan cukup? Letaklah katakanlah 20 layer. 20 layer. 15 kali 20 berapa? 300. Okey. So maknanya modal saya jadi $300 untuk satu coin. Tak cukup tuan-tuan beri. Saya ada 150 je. 150 kan. Letaklah 15. Letak pembelian sini, letak tukar jadi, tak boleh kalau 10 pun dia jadi 10.3 kan. Maksudnya kita letaklah anggaran katakanlah 170. Boleh lah 170 minimum, letak sini 10. Kerana kalau tuan-tuan faham, pembelian kalau kita letak $10, dia takkan buat pembelian $10. Mesti Royal Q akan beli 10.3, 10.8, betul tak? 0.3, 0.8 tu tuan-tuan kena kira juga tau. Dalam kiraan trading, amount yang kecil-kecil tu pun kita kena kira. Sebab kalau dia dah jadi 10 kali, dia dah jadi kan, jadi dekat $103, $105. Itu pun kena calculate juga kan. So kat sini paling kurang kalau kita nak letak, okey, tuan-tuan letak pembelian katakanlah $10 tu tadi, kena ada dalam $170. Lepas ni kalau orang tanya minimum dah tahu berapa kan, $170. Jadi kita tak boleh lah letak 35 layer kan. Boleh kalau tuan-tuan nak letak layer yang banyak kan. Contohnya standby
ke depan, saya boleh letak ini katakanlah 15 layer ataupun 10 layer. $10 pembelian kali dengan 10 layer, 10 layer ataupun 15 layer. Okey, 15 layer lah. Setiap pembelian saya, okey, 1%, 1%, 1%, 1%. Kita set lah. Lepas tu kejatuhan harga pun saya letak 1 times, 1 times, 1 times, 1 times. Boleh so 15 layer, modal kita 170. Itu kalau orang yang bermodal 170, bolehlah buat belian 1 coin. Cuma dalam coin tu tadi, jangan beli coin yang professional. Tuan-tuan tengok dekat kita punya setting, kita ada general, kita ada professional kan. Dan dalam general, tuan-tuan, kalau siapa yang betul-betul trade Bitcoin, floating dia takkan besar. Sebab Bitcoin punya pergerakan 47,000 pergi 40,000, sikit je movement dia. Tapi okey, alright. Umumnya okey, hadiah BMW. Okey. BMX ke BMW? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan gua tadi tak sempat buat pendaftaran lagi. Jadi yang nak buat pendaftaran selepas ini sebelum keluar, boleh buat dengan Puan Pia yang dekat belakang tu. Jadi nanti dekat sana ada dapat, bila buat pendaftaran akan dapat sekali dengan cabutan bertuah. Nombor cabutan bertuah. Nanti boleh, mana tahu ada rezeki boleh dapat BMW kan. Bukan BMX. BMW tulisan. Okey, boleh tuan-tuan Jadi kita select kepada coin-coin general. Kalau tuan-tuan tengok dekat coin general ni, tak payah buka chart tadi pun saya boleh tahu kenaikan harga. Tuan-tuan klik dekat, okey, nampak tak dekat belah bawah tu, change percentage tu, price, profit and rate. Saya tekan kepada percentage kan. Hari ni Filecoin dalam kategori general naik paling tinggi 11%. BAT naik 5%. Increase dia, tengok kat bawah tu. Tengok kat bawah tu gunanya kita punya Royal Q ni. Dia dah bagi tahu dah. Dan kenaikan ini mewakili 24 jam. Kalau candle 1 hari lah. Tadi saya suruh tengok candle H1 dengan H4 kan, 4 jam dan 1 jam. Yang ni untuk mewakili 24 jam. Jadi saya bagi tip sikit. Tolong ingat, jikalau kenaikan dia lebih daripada 8%, tuan-tuan beli je coin tu. Kenaikan 8%, dia mesti lagi naik. Maksimum sampai 20%. Tuan-tuan kliklah one shot. Masuk one shot tu, dia dah jual, tak nak trade lagi. Kenaikan yang lebih daripada 8%, tuan-tuan tengok dekat increase ni, tuan-tuan buy je. Waktu dah tinggi, kenapa kita nak buy high? Tak apa, tuan-tuan klik je, dia akan naik. Tapi kena kontrol sikit, jangan lebih daripada 20%. Sebab biasanya kalau coin tu dah naik tinggi, orang dah tak nak beli, developer team akan naikkan lagi harga coin tu, tuan-tuan. Alright. So yang lain tu biasalah, average lah. Dan seelok-eloknya kita nak beli time harga rendah lah. Saya terbalikkan pula change tu tadi, tekan lagi sekali. Jadi yang paling rendah hari ni dalam kategori general adalah RSR coin, 1.13%, 0.19%. Bolehlah beli coin yang macam ni. Yang tengah-tengah merah ni kita beli. Sebab method dia buy low, sell high. Boleh faham kan? Okey. Lepas tu saya nak tunjukkan sikit sebelum saya pergi go through balik dekat kita punya setting tu balik. Profit ni tadi tuan-tuan, profit kita boleh select. Floating loss saya untuk BAT ni adalah $41. $41. Ini dalam bentuk dolar, ini dalam bentuk persen. Ini dalam bentuk dolar, ini dalam bentuk persen. Jikalau saya nak pakai duit
saya jual BAT coin saya klik dekat BAT coin saya dah beli $324 kan. Berlakunya kejatuhan $41, saya kena tolak dengan 324. Jadi 41 tolak 34, tak payah kira, tuan-tuan cek dia dekat exchanger, dia akan tertera amount net dia. Amount net dia sebanyak $268. Macam itulah nak kira. Jadi 300 tadi baru harga beli, tolak dengan floating loss, jadilah net dia 268. Dalam exchanger kita terus tengok harga net sahaja, tapi dalam Royal Q dia punya data lebih detail kan. Dia siap bagi tahu saya harga sebenar beli berapa, harga sekarang kalau jual berapa. Inilah kita panggil floating loss. Boleh faham Floating loss, jangan risau tuan-tuan, selagi tak jual unit tersebut, dia tak akan rugi. Baik, kita pergi kepada trade setting kita balik tu tadi. Saya just refresh. Margin call drop ni, berapa margin call drop? Untuk orang yang modal $170, dia boleh buat 15 layer. Setiap kejatuhan 1%, setiap pembelian 1 kali, jadi dia akan ada 10 atau dia ada 15 layer. Dia boleh absorb sampai 15% lah. Sampai 15%. Layer lebih banyak, lebih bagus. Baik tuan-tuan, kalau untuk orang yang mempunyai modal yang banyak, modal yang lebih daripada $20,000 tuan-tuan, saya terus bagi tips. Kalau untuk orang yang modal yang kecil, ikut je setting yang saya tu. Maksud modal kecil ni di bawah $10,000 lah. Kalau modal yang besar tuan-tuan, $10,000 ke atas. Untuk margin call drop ni, tuan-tuan letak dalam keadaan sekarang, letak 0.7, pakai 70 layer. Saya terus bagi tips tuan-tuan. Saya terus bagi tips orang yang ada modal besar Sebab biasanya orang yang letak modal besar ni, dia memang nak fokus on trading sahaja kan. Sebab dia nak, saya tak nak tahu pasal affiliate je. Saya memang nak pump besar, saya nak fokus on trading sahaja. Saya nak jadikan trading tu sebagai dia punya income kan. Yang atas $10,000, tuan-tuan letak daripada layer pertama atas 10k $10,000. Layer pertama hingga layer ke 30, tuan-tuan letak sama dengan 0.7%. Layer ke 31 sehingga layer yang ke 60, tuan-tuan letak sama dengan 0.8. Kalau tuan-tuan letak 0.9, sistem akan jadi 0.89. Letak 0.95 pun boleh. Layer yang ke 61 sampai layer yang ke 70, tuan-tuan letak 1.2. Ini 10 layer terakhir je. Alright, itu satu part. Pembelian pula, pembelian pula nak letak macam mana? Pembelian dia times tu tadi berapa nak buat, letak daripada layer pertama hingga ke layer layer ke 40, pembelian sebanyak 1.2%, 1.2 times jadi daripada layer 41 sehingga layer yang ke 70, letak terus 1.3 times pembelian. Ini $10,000. First buy order, first buy, tuan-tuan terus letak pada harga $15. Kemudian tekan double
double position untuk first buy order. Market downtrend kita set $15. Okay, untuk cara buat pembelian dia, tuan-tuan, sekejap saya login satu account, saya tunjukkan cara buat pembelian dia sekejap. Kita ada 10 minit lagi, saya tunjukkan live.